Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana sekali lagi dapat bertemu di dalam norma baru bagi menerangkan prosedur pembukaan sekolah yang akan bermula pada 1 Mac 2021 bagi anak-anak prasekolah tahun 1 dan tahun 2. Dan juga pada 8 Mac 2021 bagi anak-anak di tahun 3, 4, 5 dan 6. Seperti semua sedia maklum, tahun 2020 dan tahun ini adalah tahun yang sangat mencabar dan kita semua tidak pernah lalui situasi sebegini. Kita dapat lihat seluruh dunia terkesan dengan pandemik COVID-19, tidak terkecuali negara kita. Pandemik COVID-19 memberi kesan yang cukup mendalam kepada sektor pendidikan. Sekolah terpaksa ditutup di mana seramai lebih 5.7 juta orang murid tidak dapat hadir ke sekolah. Dalam usaha memastikan murid dapat mengikuti pembelajaran secara berterusan, pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian atau kaedah lain yang bersesuaian telah dilaksanakan dalam tempoh tersebut. Kita semua telah berusaha melakukan yang terbaik walaupun terdapat pelbagai kekangan. Namun, kami pihak sekolah sedar terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pembelajaran secara dalam talian. Kaedah home-based learning adalah sesuatu yang baru dalam kalangan guru, murid dan ibu bapa. Selain daripada itu, ramai dalam kalangan murid tidak dapat mengikuti pembelajaran secara dalam talian kerana akses kepada teknologi komunikasi yang terhad. Ini menyebabkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan home-based learning agak terhad jika dibandingkan dengan kaedah secara bersemuka. Bila mana pihak kementerian mengumumkan bahawa sekolah akan dibuka, banyak isu yang telah dibangkitkan berkaitan dengan pembelian gadget dan pakaian seragam. Namun begitu, saya yakin ianya tidak menghalang anak-anak untuk mendapat pendidikan yang sempurna secara bersemuka. Saya juga pasti dan yakin ada di kalangan ibu bapa yang masih ragu-ragu tentang keselamatan anak-anak semasa di sekolah. Namun begitu, kami pihak sekolah akan sedaya upaya mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kementerian agar tidak timbulnya kluster baru yang melibatkan anak-anak sekolah. Sehubungan dengan itu, kami pihak sekolah mengambil kesempatan ini untuk menuntut kefahaman dan kerjasama dari ibu bapa tentang proses pengoperasian sekolah yang telah ditetapkan agar dipatuhi dengan jayanya. Di sini saya akan menerangkan perjalanan sepanjang anak-anak berada di sekolah dari mula ketibaan mereka sehingga waktu balik. Sebelum saya meneruskan prosedur pembukaan sekolah 2021, saya akan menerangkan beberapa terms yang dimasukkan di dalam modul pengoperasian dan pembukaan sekolah versi 2.0. Yang pertama adalah penjarakan fizikal. Ia bermaksud jarak antara seorang individu dengan individu lain sekurang-kurangnya 1 meter dalam sebarang aktiviti. Ini bermakna semua pelajar yang akan hadir ke sekolah haruslah mematuhi penjarakan fizikal. Yang kedua adalah bergejala. Ia bermaksud simptom awal COVID-19 iaitu sama ada mengalami demam, suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius, batuk, selsema, sakit tekak ataupun sesak nafas. Bilik PDP pula membawa maksud bilik darjah dan bilik-bilik khas yang digunakan bagi tujuan PDP. Bilik isolasi bermaksud bilik kesihatan atau bilik sakit atau bilik-bilik lain yang bersesuaian bagi menempatkan murid atau pelajar yang bergejala ataupun menjadi kontak rapat ataupun positif COVID-19 secara berasingan sebelum mendapatkan rawatan. Pesakit pula bermaksud murid atau pelajar atau guru atau warga sekolah yang disahkan positif COVID-19. Manakala murid atau pelajar harian bermaksud murid atau pelajar yang berulang alik ke sekolah setiap hari.
Seterusnya saya akan terangkan berkaitan dengan peranan pentadbir. Peranan pentadbir adalah untuk memastikan sekolah berada dalam keadaan selamat untuk beroperasi. Selain daripada itu, mereka berperanan di dalam menangani isu pengoperasian sekolah berdasarkan garis panduan serta mengambil kira pandangan pihak yang berkaitan seperti PPD dan pejabat kesihatan daerah. Pentadbir juga berperanan untuk memastikan murid mendapat akses kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Bukan itu saja, pentadbir juga berperanan memastikan murid, guru dan warga sekolah yang hadir ke sekolah berada dalam keadaan sihat dan memastikan kesihatan dan keselamatan murid diutamakan melalui penjagaan kebersihan dan penjarakan sosial. Selain pada itu, peranan pentadbir adalah memberikan penerangan dan pendidikan berkesan tentang penularan jangkitan COVID-19, penjagaan kesihatan serta penjarakan fizikal. Guru juga memainkan peranan di dalam menyediakan rancangan pelajaran harian ataupun RPH seperti yang digariskan dalam surat perkeliling Ihtisas bilangan 3/1999 iaitu penyediaan rekod pengajaran dan pembelajaran. Selain daripada itu, sudah tentu guru berperanan di dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan kesediaan murid dan situasi semasa. Selain daripada itu, guru juga berperanan untuk mengingatkan murid untuk sentiasa menjaga kebersihan dan mengamalkan penjarakan sosial. Dan guru perlu memaklumkan kepada pentadbir sekolah jika terdapat murid yang menunjukkan gejala awal COVID-19. Bukan hanya pentadbir dan guru sahaja memainkan peranan di dalam memastikan penularan COVID-19 dapat dibendung. Ibu bapa juga perlu memainkan peranan yang sama dengan memastikan anak berada dalam keadaan sihat, menjaga kebersihan diri dan tidak menunjukkan gejala awal COVID-19 sebelum hadir ke sekolah. Bukan itu saja, ibu bapa juga diminta bersama-sama mengganding bahu membantu anak-anak jagaan belajar mengikut kemampuan ibu bapa penjaga. Dan yang pastinya, anak-anak memerlukan motivasi. Makanya ibu bapa diminta membantu pihak sekolah memberikan motivasi kepada mereka untuk terus belajar. Bagi memastikan pembukaan sekolah secara bersemuka berjalan lancar, pihak Sekolah Kebangsaan Redang telah memilih penggabungan pengoperasian sekolah dari segi kawalan keselamatan murid, di mana pihak Sekolah Kebangsaan Redang telah menggabungkan 3 modul. Yang pertama, ruang menunggu di dalam kawasan sekolah disediakan. Yang kedua, laluan terarah sehala. Dan model yang keempat, penyuraian murid secara berperingkat. Ibu bapa akan dibekalkan dengan jadual pembelajaran apabila sekolah dibuka nanti. Seterusnya saya akan menerangkan perjalanan anak-anak SK Redang sepanjang mereka berada di dalam kawasan sekolah. Kita bermula dengan semasa ketibaan murid ke sekolah. Setibanya anak-anak ke sekolah, ibu bapa tidak dibenarkan masuk menghantar anak-anak sehingga ke kelas. Ianya termaktub di dalam garis panduan pengoperasian dan pengurusan sekolah 2.0 perenggan 2.4.14 di mana pihak sekolah harus memastikan pihak luar yang bukan warga Kementerian Pendidikan Malaysia termasuklah orang kenamaan tidak dibenarkan memasuki kawasan sekolah. Jadi kami pihak sekolah berharap agar ibu bapa dapat mematuhi
arahan yang telah ditetapkan. Ibu bapa hanya boleh masuk sekiranya ada urusan yang perlu diselesaikan dengan mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Seterusnya, apabila anak-anak telah sampai, mereka akan beratur mengikut penjarakan fizikal bagi saringan kesihatan, di mana ada 2 tempat saringan kesihatan yang telah disediakan. Yang pertama adalah depan Dewan ICT untuk anak-anak di tahun 4, 5 dan 6. Manakala untuk anak-anak tahap 1, tahun 1, 2 dan 3, tempat saringan kesihatan adalah di gelanggang terbuka. Ini bagi mengelakkan kesesakan. Murid yang bergejala seperti demam, batuk, sesama dan sakit tekak serta mempunyai suhu melebihi 37.5 darjah Celsius tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah dan disarankan ibu bapa membawa anak-anak balik. Jadi bagi memastikan keselamatan anak-anak kita, sekiranya ibu bapa mendapati anak-anak bergejala, adalah disarankan tidak perlulah ke sekolah pada hari tersebut. Sekiranya ibu bapa yang perlu bekerja dan menghantar anak lebih awal, kami pihak sekolah telah menyediakan ruangan tempat menunggu sementara sebelum dibenarkan masuk ke kelas. Kerana kami akan pastikan sementara menunggu ada pengawasan guru di dalam kelas. Jadi anak-anak akan ditempatkan di bawah Dewan ICT. Begitu juga semasa balik, anak-anak juga akan berada di kawasan menunggu sementara menunggu ibu bapa datang untuk mengambil. Untuk memastikan prosedur SOP dipatuhi, laluan sehala dan penjarakan fizikal telah disediakan, di mana di dalam kawasan sekolah semua murid akan berjalan sehala sahaja dengan mematuhi penjarakan fizikal. Anak-anak akan berjalan ke kelas ataupun ke kantin ataupun ke mana sahaja tujuan mereka di dalam kawasan sekolah. Mereka perlu mengikut laluan yang telah ditetapkan. Seterusnya, sebelum anak-anak masuk ke dalam kelas untuk memulai proses pengajaran dan pembelajaran, anak-anak akan dipastikan untuk membasuh tangan di tempat membasuh tangan yang telah disediakan di hadapan kelas. Begitu juga setelah mereka keluar untuk membeli makanan di kantin dan mereka akan masuk semula ke dalam kelas dan mereka akan dipastikan untuk membasuh tangan pada setiap masa. Ini bagi mengelakkan kemudahan COVID-19. Semasa anak-anak berada di sekolah, mereka akan duduk di meja yang telah ditetapkan mengikut label nama yang telah ditampal oleh guru kelas. Anak-anak tidak dibenarkan untuk bertukar tempat duduk. Ini bagi mengelak kebolehjangkitan COVID-19 kepada anak-anak. Jadi, ibu bapa di rumah perlulah memainkan peranan untuk sentiasa mengingatkan anak-anak tentang penjarakan sosial ataupun penjarakan fizikal.
Pada waktu rehat, anak-anak ini akan beratur ke kantin dengan diawasi oleh guru mata pelajaran terakhir sebelum rehat untuk membeli makanan. Mereka akan makan di dalam kelas dan dipantau guru-guru. Selepas selesai sesi makan pada waktu rehat, anak-anak ini akan membersihkan meja mereka sendiri dengan sanitasi yang telah disediakan oleh guru. Itu pihak sekolah meminta jasa baik ibu bapa untuk menyediakan tuala ataupun kain lap untuk anak-anak gunakan sepanjang berada di sekolah. Kain lap ini akan dibawa balik untuk dicuci semula dan dibawa kembali ke sekolah untuk kegunaan keesokan harinya. Sekiranya semasa berada di sekolah, anak-anak ini didapati menunjukkan gejala seperti demam, batuk, sesama, sakit tekak dan mempunyai suhu melebihi 37.5 darjah Celsius, maka anak-anak ini akan diasingkan dan ditempatkan di dalam bilik isolasi atau bilik kesihatan. Seterusnya, ibu bapa akan dihubungi dengan serta-merta untuk membawa balik anak-anak jagaan tuan-tuan dan puan-puan dan seterusnya dibawa ke klinik untuk mendapatkan rawatan. Semasa balik, anak-anak ini perlu mengekalkan penjarakan fizikal sementara menunggu ibu bapa sampai. Begitu juga masa balik, ibu bapa juga tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah. Jadi, bagi memastikan kelancaran proses pembukaan sekolah bagi sesi 2021 ini, kami pihak sekolah amat mengharap kerjasama daripada ibu bapa di dalam mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Oleh yang demikian, kami ingin menyarankan kepada ibu bapa sekiranya didapati anak-anak jagaan menunjukkan gejala seperti demam, batuk, sesama dan sakit tekak agar tidak menghantar anak-anak pada hari tersebut. Selain pada itu, kami juga ingin menyarankan supaya anak-anak dipakaikan dengan pelitup muka separuh ataupun boleh menggunakan face shield semasa berada di sekolah bagi mengekang jangkitan COVID-19. Bagi proses pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran pendidikan jasmani, sekiranya ibu bapa bimbang akan keselamatan anak-anak, kami ingin menyarankan kepada ibu bapa agar menyediakan akuan bertulis untuk tidak membenarkan anak-anak jagaan menyertai aktiviti pendidikan jasmani. Selain pada itu, isu berkaitan dengan pakaian sekolah kepada ibu bapa yang belum lagi dapat menyediakan pakaian seragam seperti yang telah dimaklumkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, ibu bapa boleh menggunakan ataupun memakaikan anak-anak jagaan tuan-tuan dan puan-puan dengan pakaian biasa asalkan sopan. Namun begitu, bagi memudahkan pengecaman anak-anak Sekolah Kebangsaan Redang, kami pihak sekolah mengharap agar ibu bapa dapat memakaikan pakaian sukan sekolah yang sedia ada, tak perlu beli. Sebab anak-anak ni dah baju sukan mereka yang menunjukkan ataupun menampakkan identiti sekolah
iaitu logo sekolah bagi memudahkan pihak sekolah membuat pengecaman identiti. Dan pihak sekolah juga mengharap agar ibu bapa dapat segera hadir ke sekolah bila mana dihubungi untuk membawa anak yang dikenal pasti bergejala untuk balik. Pastikan nombor yang diberi kepada pihak sekolah adalah nombor yang masih aktif. Seterusnya ada beberapa peringatan yang saya perlu jelaskan kepada ibu bapa dan harap ibu bapa dapat memberi kerjasama. Yang pertama, ibu bapa dan penjaga tidak dibenarkan masuk dalam kawasan sekolah tanpa urusan. Ia termaktub di dalam garis panduan pengoperasian pembukaan sekolah. Jadi janganlah ibu bapa memarahi pihak sekolah kerana tidak membenarkan ibu bapa masuk tanpa urusan. Dan ibu bapa juga tidak dibenarkan menghantar anak sehingga ke kelas. Jadi untuk pembukaan pada 1 Mac ini nanti, sekiranya anak-anak tuan-tuan dan puan-puan masih belum bersedia, terutama anak-anak di tahun 1 masih belum bersedia untuk hadir ke sekolah, saya berharap jangan dipaksa. Ini kerana pihak sekolah, guru-guru tidak boleh menyentuh anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, dan tuan-tuan dan puan-puan juga tidak dibenarkan masuk untuk menghantar anak-anak. Jadi saya sangat mengharapkan pemahaman daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan SOP yang telah ditetapkan. Peringatan seterusnya juga, sekiranya sebarang urusan berkaitan dengan anak jagaan perlulah melalui pejabat dan bukan terus ke kelas anak jagaan masing-masing. Ibu bapa perlu mendaftar MySejahtera dan mengisi borang deklarasi, borang pengisytiharan bebas COVID yang disediakan di pondok jaga sebelum masuk, dan perlu berurusan di pejabat, bukan terus berurusan di kelas anak masing-masing. Dan satu lagi yang paling utama, saya mohon pemahaman daripada ibu bapa dan mohon kerjasama daripada ibu bapa agar tidak mengambil sebarang tindakan sendiri sekiranya ada perkara berlaku di antara anak jagaan, tuan-tuan dan puan-puan dengan rakan sebaya. Ibu bapa perlulah memaklumkan kepada pihak sekolah agar pihak sekolah dapat mengambil tindakan sewajarnya. Jadi, saya, guru besar Sekolah Kebangsaan Redang, memohon kerjasama semua pihak dalam memastikan kelancaran proses pembukaan sekolah bagi sesi persekolahan 2021, dan kita sama-sama memastikan agar tidak ada sebarang kebolehjangkitan COVID-19 berlaku di sekolah kita. Jadi dengan kerjasama daripada semua pihak, saya wakil daripada semua warga Sekolah Kebangsaan Redang ingin mengucapkan ribuan terima kasih. InsyaAllah kami akan memastikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan yang diamanahkan kepada kami akan dijaga dengan sebaik mungkin. Prihatin rakyat, darurat memerangi COVID-19. Sekian, terima kasih.